Selamat petang Sir dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Hong Lim, 2200436. Hari ini kumpulan saya akan memberikan ulasan kepada video tersebut, iaitu Antara Dua Jendela. Antara Dua Jendela merupakan sebuah filem pendek yang dihasilkan oleh Petronas semasa Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2020. Filem tersebut menunjukkan perubahan Hari Raya antara tahun 2016 ke 2020. Dari filem tersebut, kita boleh nampak wabak COVID-19 menyebabkan perubahan yang besar dalam 4 tahun. Namun, terdapat dua keluarga yang terlibat di dalam antara dua jendela, iaitu keluarga Uda dan keluarga Dara. Keluarga Uda mempunyai Pak Tam sebagai seorang ayah dan Syasha sebagai seorang anak perempuan. Manakala untuk keluarga Dara ada Mak Teh sebagai seorang ibu dan Fazli sebagai seorang anak. Dari video tersebut, terdapat Pak Tam merupakan seorang yang panas barang dan bersikap kasar kepada Mak Teh sebelum wabak berlaku. Selepas itu, Pak Teh meminta maaf dan memberikan sebungkus gula kepada Mak Teh. Ini menunjukkan bagaimanakah sesuatu benda bernilai sebelum wabak COVID-19 atau selepas menghadapi kehilangan. Oleh itu, anak-anak dari keluarga Uda dan keluarga Dara, iaitu Syasha dan Fazli, tidak dapat kembali ke kampung oleh sebab wabak yang amat serius. Ini menunjukkan setiap orang bukan bersendirian dan sedang menghadapi masalah yang sama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Atikah 2200401. Antara nilai etika yang dapat kita contohi dalam video pendek Antara Dua Jendela ini adalah nilai kasih sayang antara jiran. Nilai ini penting kerana hubungan kasih sayang dapat menimbulkan perasaan saling menjaga sesama jiran. Contohnya, situasi Lebaran yang baru ini telah mendorong Pak Tam dan juga Mak Teh untuk meraihkan Hari Raya bersama-sama serta melupakan segala perbezaan antara mereka dan menyedari bahawa ada hikmah di sebalik cabaran pandemik COVID-19 ini. Saya Izzan Rashika binti Jamal, nombor matrik 2200404. Selain itu, nilai etika yang boleh dipelajari daripada video yang bertajuk Antara Dua Jendela ialah permufakatan antara jiran. Jiran merupakan antara individu yang terdekat dengan kita apabila kita berjauhan dengan keluarga. Jadi, kita mestilah mengekalkan hubungan yang baik dan mesra sesama jiran tetangga supaya dapat menjadikan kehidupan yang lebih aman dan harmoni. Contohnya, jiran-jiran Mak Teh sentiasa mengunjungi rumahnya setiap kali sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi memeriahkan suasana kampung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nazira binti Mak Ruzuki 2200402 dari 1 FX TPE. Hari ini saya akan membentangkan tentang nilai etika dan cadangan penambahbaikan di dalam video yang telah ditonton. Nilai etika yang ketiga pula ialah nilai hormat menghormati. Dalam video tersebut, anaknya iaitu Syasha bersalaman dengan ayahnya yang menunjukkan nilai hormat kepada orang yang lebih tua. Nilai ini penting dijadikan amalan oleh setiap orang kerana golongan muda perlulah menghormati golongan yang lebih tua, terutamanya kedua ibu bapa. Hal ini kerana dapat mewujudkan hubungan yang harmoni antara satu sama lain. Assalamualaikum Sir, saya 2200346 Nur Syahidah binti Nur Azmi dari kelas FS TPE akan membentangkan satu nilai yang terdapat dalam video, iaitu nilai kekeluargaan. Pada tahun 2015, anak Pak Tam iaitu Syasha telah pun meluangkan masa pulang ke kampung bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama Pak Tam. Yang kedua, nilai ini dapat juga kita lihat melalui suasana di rumah Mak Teh, iaitu jiran Pak Tam yang setiap tahun dikunjungi oleh sanak saudara dan sangat meriah untuk menyambut Hari Raya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara keluarga Mak Teh. Dan yang terakhir, nilai ini dapat juga kita lihat daripada video ini, iaitu Syasha, anak Pak Tam, sering menghubungi ayahnya
dan bertanya khabar walaupun dia tidak dapat pulang ke kampung kerana urusan kerja. Dari sikap Syasha ini juga jelas kelihatan nilai kekeluargaan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Azaman dari kelas 1 FS TPE. Kekuatan pertama yang terdapat dalam video ini adalah kekuatan dari segi grafiknya. Video pendek ini dipersembahkan dengan menggunakan visuografi yang menarik di mana jalan ceritanya disampaikan dalam bentuk penggunaan animasi kartun bergerak yang bertindak sebagai watak-watak utama dalam cerita. Penggunaan grafik seperti ini dapat menarik minat para penonton dari semua peringkat umur untuk menonton dari minit awal sehingga ke minit terakhir video ditayangkan. Assalamualaikum sir, nama saya Muhammad Zulhairi bin Ali 2200409 dari 1 FSTP. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan kedua yang terdapat dalam video ini adalah penggunaan latar muzik yang dapat mempengaruhi jiwa para penonton. Muzik yang digunakan adalah muzik tradisional yang berjudul Malam Bulan di Pagar Bintang yang dapat menjadikan penonton merindui suasana hari raya kerana kini ramai di antara kita yang tidak dapat berkumpul untuk meraihkan hari raya bersama keluarga semenjak penularan wabak COVID-19. Kekuatan terakhir pada video ini adalah paparan sari kata seperti paparan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Hal ini dapat memudahkan penonton warga negara luar atau bangsa luar untuk memahami setiap mesej atau perkara yang disampaikan oleh setiap watak dalam video ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Abdul Hamid dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ain Suhaimah binti Baharudin, nombor matriks 22000437 dari kumpulan FSTPE. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan kelemahan video antara dua jendela. Video ini mempunyai beberapa kelemahan. Antara kelemahannya adalah jalan cerita yang kurang jelas. Contohnya, dalam video tersebut menggunakan animasi rumah iaitu yang dinamakan Uda dan Dara yang mempamerkan perasaan kasih sayang, sedangkan tuan rumah iaitu Pak Tam dan Mak Teh tidak sebegitu, malah hubungan mereka semakin mengeruh. Kelemahan video yang dapat saya lihat daripada video antara dua jendela adalah penggunaan dialek yang kurang sesuai dan sukar difahami. Dialek yang digunakan dalam video ini adalah dialek negeri Perak, di mana dialek ini mungkin tidak biasa digunakan oleh golongan remaja dan kanak-kanak. Dialek ini sangat jelas kita nampak digunakan dalam video ini, iaitu sewaktu Pak Tam dan Mak Teh bergaduh di awal video kerana suasana di rumah Mak Teh yang sangat meriah, manakala suasana di rumah Pak Tam sunyi dan suram. Kelemahan ini juga jelas ditunjukkan apabila Fazli dan Syasha bergurau di akhir video menggunakan dialek negeri Perak dengan sangat pekat, sehingga kan ada kemungkinan penonton tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Kelemahan yang terakhir dalam video pendek ini adalah dari segi penerapan nilai keagamaan yang tidak menepati syariat agama Islam. Sebagai contoh, watak Mak Teh semasa sesi video call pada akhir video pendek ini tidak menutup aurat dengan sempurna seperti mana yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Hal ini dapat menimbulkan pandangan yang negatif kepada agama Islam itu sendiri oleh para penonton di kalangan masyarakat bukan Islam. Itu sahaja sir daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada saya, Ain Suhaimah 2200437. Kali ini saya akan membentangkan kesimpulan berkenaan video antara dua jendela. Kesimpulannya, kita tidak bersendirian dalam menghadapi kekangan isu COVID-19 ini. Oleh itu,
kita perlulah menanam sifat keprihatinan dan keikhlasan antara satu sama lain untuk terus cekal dalam menempuhi segala cabaran serta mencari sinar kegembiraan. Cadangan penambahbaikan yang pertama untuk video pendek ini adalah watak-watak dalam video pendek ini hendaklah berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa baku. Hal ini kerana penggunaan bahasa baku adalah lebih mudah untuk difahami dan mesej dalam video pendek ini juga dapat disampaikan dengan jelas kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira masyarakat Melayu, masyarakat Cina maupun masyarakat India. Seterusnya, kami mencadangkan aurat watak perlulah ditutup dengan sempurna. Hal ini kerana iklan ini disiarkan kepada semua golongan tidak mengira peringkat umur. Jadi sangat penting aurat ditutup dengan sempurna supaya dapat menunjukkan contoh yang baik kepada penonton seperti kanak-kanak yang sedang membesar. Tambahan pula, Islam mewajibkan aurat ditutup dengan sempurna supaya dapat menjaga kesucian seorang wanita dan juga kesucian Islam. Seterusnya, video yang ingin disampaikan perlulah mempunyai jalan cerita yang jelas dan mudah difahami oleh penonton. Pada permulaan video tersebut, penyampaian jalan cerita agak kurang jelas sehingga menimbulkan tanda tanya tentang perkara yang ingin disampaikan. Tambahan pula, video yang dihasilkan juga boleh menunjukkan nilai moral yang boleh dijadikan teladan dan contoh oleh masyarakat di luar sana.